Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera Asia. Terima kasih kerana memilih program Sejahtera Asia untuk program pertama menyapa anda pada pagi ini. Saya Ghazali Zawawi. Mulakan mukadimah hari anda dengan Sejahtera Asia dan saya Nadia Kamaluddin. Sabah al-khair, bonjour. Swasdi Ciao, ada dalam bahasa Thailand dan juga bahasa Arabik dengan French. Wow, Apa khabar, Gas? Khabar baik, Nat. Dan hidangan sarapan pagi ini, episod ke-6 Sejahtera Asia, mungkin bermula dengan persoalan sindrom malas dan ketagih gadget. Orang Malaysia malas membaca? Fakta atau alta? Itu Gas? akan kita ketahui untuk topik kita selepas ini bersama dengan seorang tetamu jemputan yang sangat istimewa. Sekali lagi kami ucapkan kepada anda di rumah kerana terus setia bersama kami dalam Sejahtera Asia untuk hari kedua minggu ini. Hari ini, hari Selasa 20 Oktober 2020 bersamaan dengan 3 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Baiklah, tanpa membuang masa kita terus ke berita ringkas pada hari ini. Jadi kita mulakan dengan perincian situasi semasa jangkitan COVID-19 setakat 19 Oktober 2020 semalam, Nat. Dicatatkan kes sembuh adalah 455 kes, manakala kes baharu yang dicatatkan adalah 865. Yang mana daripada 865 ini, Sabah merangkumi 643 kes dengan peratusan 74.3%. Semenjak hari Sabtu sehingga semalam, 3 hari berturut-turut kita mencecah 800 kes dan 2 kluster baharu telah direkodkan, iaitu kluster Hentian Selangor dan kluster Bukit Melaka. Dan semalam juga mencatatkan 3 kes kematian. Dan di Sarawak, kes yang dicatatkan adalah sifar. Betul tugas dan juga semalam netizen agak bimbang dengan keadaan Doktor Kesihatan Dr. Nur Hisham. Di mana netizen turut berdoa agar Dr. Nur Hisham nampak di keletihan semasa mengadakan sidang media COVID-19 di Putrajaya semalam. Dan kalau kita lihat di Sarawak lagi sekali, Nat, zon kuning yang masih lagi zon kuning adalah Lubuk Antu, Kuching, Bintulu dan Sibu, dan bahagian lain di Sarawak alhamdulillah masih berada dalam zon hijau. Baik, perincian berita yang seterusnya, Nat. Yang di Sarawak, di mana berdasarkan kepada Suara Sarawak yang frontliners kembali ke medan perang. Dan nampaknya dalam tempoh lebih kurang 3 minggu sehingga sekarang jumlah kes harian baru tinggi dicatatkan, terutamanya di Sabah, dan nampaknya Sabah menjadi medan peperangan yang paling kritikal. Betul. Dan pihak KKM dari Putrajaya telah turun padang ke Sabah untuk sama-sama berjuang untuk menyelamatkan Sabah. Betul. Jadi kepada warga Sabah yang menonton kami pagi ini di Sejahtera Asia, kami ucapkan kepada anda semoga terus tabah. Banyak kali kami pesan, terus amalkan penjarakan fizikal, tidak perlu keluar sekiranya tidak ada keperluan. Baik, perincian berita yang seterusnya, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kembali bertugas di pejabat selepas selesai menjalani kuarantin diri selama 14 hari di rumah yang berakhir Jumaat lalu. Dan beliau memulakan tugasnya dengan mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi EAC bagi membincangkan kesan COVID-19 terhadap ekonomi Johor. Baik, Nat, kita sedia maklum pada 3 September 2020, Perdana Menteri telah mempengerusikan mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara MKN dan pada masa yang sama, mesyuarat tersebut turut dihadiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang telah disahkan positif COVID-19 pada 5 Oktober yang lalu. Jadi itu menyebabkan Perdana Menteri kesayangan kita terpaksa menjalani kuarantin ke diri selama 14 hari. Namun alhamdulillah semalam beliau telah pun memulakan semula tugasnya. Betul tugas. Dan juga dalam suarasarawak.my mengatakan KKM mahu pelaksanaan PKPB diperketat. Betul. Jadi itu adalah sekarang ni itu memang amat kritikal sebab kita tak nak lagi gelombang yang ketiga yang melanda negara, dan alhamdulillah di Sarawak sekarang ini sebenarnya sedang berlakunya gelombang ketiga. Jadi kita tidak mahu gelombang yang ini berlarutan. Seterusnya berlarutan. Jadi betul. Saya rasa sekiranya sebarang arahan daripada pihak kerajaan yang dikeluarkan, kita perlu akur dan terima agar rantaian penularan COVID-19 dapat kita hapuskan. Dan seterusnya, Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia ATM di Tawau
untuk rawatan pesakit bukan COVID-19 mula beroperasi hari ini. Berita baik buat warga Tawau, dan hospital ini hanya 5.8 km dari Hospital Tawau. Hospital ini disediakan untuk pesakit bukan COVID-19 bagi menjalani rawatan merangkumi perkhidmatan perubahan am, pembedahan am dan sebagainya, instead of mereka pergi ke Hospital Tawau. Dan apabila mereka pergi ke hospital ini, maka Hospital Tawau boleh memberi tumpuan kepada rawatan pesakit COVID-19 yang memerlukan penjagaan rapi. Betul tugas. Baik, seterusnya mungkin kita akan bersama dengan Michelle. Baik, seterusnya kita akan bersama dengan Michelle mengenai perkembangan ekonomi semasa. Baik, bersama dengan Michelle. Selamat pagi Asia. Sekarang ni kita berada bersama dengan Encik Johardi Ibrahim melalui video call di mana kita akan bercakap mengenai itu top business news yang sedang trending dan juga terkini di Malaysia. So, Encik Johardi, over to you. Terima kasih Michelle di Kuching. Right. Terus ke berita utama yang semalam Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyebut mengenai perkara-perkara penting yang akan dibentangkan dalam bajet 2021 di sidang Dewan Rakyat pada Parlimen pada 6 November akan datang ni. Sangat-sangat dekat dah sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kami ini pemberita bisnes ni apa semua memang sedang mengumpul maklumat dan pendapat-pendapat daripada industri. Mereka ada dipanggil wishlist, apa yang dia nak. So dalam spesifik dari pihak kerajaan pula, dalam keadaan di mana COVID-19 ni nombor dia mencanak-canak sekarang ni, kan? Jiran kita Sabah nombor jadi Tan Sri telah menyebut bahawa bajet kali ini memang akan ke arah pemulihan ekonomi. PKP yang sedang dilangsungkan di Lembah Kelang sekarang ini memang dijangka menjejaskan ekonomi negara yang baru nak pulih. Jadi kita pun berharap bajet ni akan membuat satu dana yang khusus bagi membina semula ekonomi. Dan seperti yang kita tengok sebelum ni, selepas PKP, government dah buat skim rangsangan ekonomi, penjana, masukkan pump in banyak duit. So kali ni untuk bajet 2021, dan sebenarnya bajet kalau setiap tahun dia adalah untuk perbelanjaan pembangunan. Next year lah kan, contohnya kan. Jadi kali ni nampaknya beratnya ialah kepada pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi ni akan meliputi di mana salah satu aspek yang paling penting adalah yang kita nak tahu mengenai vaksin COVID-19. Sebab kita jangka antara suku pertama antara Januari ke Mac dan Mac hingga Jun, ketika itu saintis-saintis dunia dah dapat menghasilkan vaksin. Tapi ada vaksin tu nanti pun akan menimbulkan satu lagi bukan isu, adalah satu beban lah. Sebab vaksin tidak akan datang dengan murah. Dia tak akan harga Panadol. Jadi dalam keadaan ekonomi yang terjejas sangat teruk sekarang, adakah dana kerajaan mencukupi untuk mengeluarkan vaksin COVID-19 dan menutup kos yang diperlukan? Adakah okay, Michelle, dari segi dana yang negara ada, contohnya dari segi kutipan cukai, kutipan cukai tahun lepas, kena buka cermata Rabun. Tahun lepas kerajaan dapat mengutip sekitar 27.56 bilion. Ini daripada custom sahaja, daripada total 42.35. Yang kita ada duit sebenarnya, dan dijangka pula tahun depan ada sedikit menurun dalam lingkungan 100 juta lah keseluruhannya. Yang tadi saya sebut adalah daripada custom. Jabatan custom ni ambil daripada cukai rokok, cukai import, ekspor apa semua. Jadi ada sedikit menurun, tapi statement baru ni daripada lembaga hasil dalam negeri mulanya adalah 154 bilion yang disasarkan. Tapi kali ini akan sedikit menurun, tapi mereka agak optimistik bahawa negara akan dapat mengumpul melepasi 100 bilion. Jadi duit tu ada, right? Dari segi Baik, okay. Silakan. Dari segi sorry Michelle, yang dari segi nilai harga vaksin ni tidak siapa tahu lagi.
Sebab kita faham ialah Amerika Syarikat buat lain, UK buat lain, China buat lain. Tapi baru ni kan ada berita bahawa kerajaan Malaysia dah tanda tangan dengan China bahawa kita akan antara menjadi keutamaan bila vaksin tu ada. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi YB Khairi Jamaluddin baru ni pun ada quote bahawa dia minta peruntukan di dalam bajet disediakan sebanyak 3 bilion ringgit. Ini secara umum lah. Sebab sebagai permulaan kita tidak tahu harga dia sebenarnya. Dan yang pentingnya ialah kerajaan harus memberikan vaksin ini secara percuma kepada rakyat. Ini adalah salah satu benda yang perlu ditekankan. Bila kita dah ada vaksin, segala aktiviti ekonomi ini semua boleh berjalan lancar. Baiklah, sekian saja masa yang kita ada untuk segmen Encik Jo dan juga saya. Terima kasih Encik Jo atas penjelasan itu tadi dan kita akan berjumpa lagi esok. Okay. Terima kasih Michelle. Baiklah. Terima kasih, Michelle. Okay, thank you. Back to you studio. Cuma perlukan satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu, mari jatuh cinta. Pagi-pagi dah cakap pasal cinta ni, Gaz. Ada apa-apa ke, Gaz? Kita tease sikit topik yang akan kita angkat pada pagi ini dalam Betul. Sejahtera Asia. Dan kalau kita bercakap mengenai buku, Nat, apa antara buku kesukaan Nat setakat ini? Saya lebih, kalau bukan buku ilmiah, lebih kepada buku romantik. Yang author, yang pengarang buku yang favourite saya adalah Judith McNaught. Yang ini mesti minat drama Korea ni. Nampak. Siapa tak? Kalau Gas suka untuk membaca sebuah buku iaitu Hamka, Falsafah Hidup, dan antara pegangan yang Gas pegang dalam kata-kata daripada buku tersebut adalah jangan takut jatuh kerana yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Sungguh puitis di awal pagi ini, dan kita sebenarnya amat looking forward nak berborak di awal pagi ini bersama dengan, kita akan lebih mengupaskan lebih mendalam lagi berkenaan visi Malaysia, negara membaca menjelang 2030. Dan hari ini kita sekali lagi bersama dengan yang berbahagia Dr. Jenery Amer. Beliau adalah penganalisis politik terkemuka tanah air dan juga seorang fellow kanan Majlis Profesor Negara dan tim ahli pemikir Kementerian Perpaduan dan semestinya seorang penulis prolific dan juga kolumnis. Selamat datang ke set Sejahtera Asia pagi ini, Dr. Jenery. Selamat pagi Gas dan Selamat Nadia. pagi. Segak hari ini Ya. Awal pagi dah. Pukul 4 Keluar rumah. pagi tadi baca Pukul buku. 4. Dah pukul 3, pukul 4 kalau saya bangun dah habis 4 akhbar. Dah agak dah. E-paper Kita orang dah Baca, agak dah, Doktor. Sebab Ya. itu Dr. Jenery merupakan figura yang cocok sekali untuk membicarakan topik budaya membaca pada hari ini. Kerana selain daripada apa yang disebut oleh Nat tadi, Dr. Jenery merupakan seorang bekas guru, bekas pengetua, bekas editor surat khabar, bekas pencara dan kini lebih dikenali sebagai penganalisis politik. Baik. Pertama sekali Doktor, kita nak tanyalah berapa banyak sebenarnya koleksi buku yang ada di rumah Doktor setakat ini? Setakat semalam lah. Semalam saya beli satu buku lagi. Beli lagi? Ya, beli lagi satu ya. Sekitar 11,000 lah. Dalam saya himpun sekitar 30 lebih tahun. Ini buku dalam himpunan ataupun dalam koleksi di rumah saya itu menggambarkan ataupun mencerminkan perjalanan hidup saya sebagai seorang insan di muka bumi ini. Lebih daripada 11,000 buku. 11,000 sejak tahun dulu ni, Dr. Sejak Jenery. saya di USM, Universiti Sains Malaysia di Pulau Pinang. Waktu itu
apabila tamat saja, habis saja semester, sebahagian daripada rakan-rakan saya itu membuang buku mereka. Jadi saya salah seorang yang suka mengutip buku yang dibuang kerana mereka anggap selesai semester, habis Itu kuliah salah dan satu- peperiksaan tamat. Jadi saya kutip buku-buku yang dibuang dan dari situ tidak ada menoleh ke belakang lagi. Wah. Dan kalau kita nak passion tahu dia. juga Ya. dari mana sebenarnya datang minat Dr. January ini kepada pembacaan? Kerana minat Dr. January ini bukan biasa-biasa, Nat. Minat dia sangat tinggi kepada pembacaan ni. Ya, tiada hari tanpa buku sebenarnya. Tiada betul. hari tanpa buku, tiada hari tanpa khabar, tiada hari tanpa Itu adalah makanan. makanan macam Makanan utama, jamuan utama Dr. Ya, January. kalau tidak keterlaluan kalau saya katakan saya purata membaca sekitar 300 berita satu hari. Ini baru berita Ya, guys, belum lagi berita, buku. 300 berita ya. dalam satu hari. Dalam satu hari, ya. Tak hairanlah semalam dijemput untuk berbicara mengenai politik secara langsung. 2 program sekaligus dalam masa sehari. Secara Tapi langsung semalam. istimewanya hari ini buat penonton Sejahtera Asia, dalam program Sejahtera Asia pagi ini kita lihat sisi yang berbeza pada Dr. January. Yang belum disingkap lagi. Aha. Hari ini banyak kita tersenyum Dr. cangkulkan January juga. Pagi ya? ini senyum kena topiknya ringan, menghiburkan. Jadi Yes. bukan politik. Politik ini agak serius. Walaupun ringan, yang paling penting kita Ya. beri inspirasi kepada penonton Sesuai di rumah. dengan slogan TVS. Menginspirasi Menginspirasi duniamu. duniamu. Dan sesuai juga dengan slogan Sejahtera Asia. Apa itu, Nat? Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Baik, minat itu satu perkara. Kita nak tahu juga di mana sebenarnya Dr. January mengambil inspirasi untuk menulis buku. Menulis buku. Kebetulan apabila saya berada sebagai pelajar di USM pada tahun akhir 70-an dan awal 80-an, di situ saya boleh katakan bertuah kerana di USM bertapak banyak penulis atau sastrawan yang mampan, yang handal, yang hebat, termasuk dekan saya Shah Non Ahmad, Datuk Shah Non Ahmad, dan juga penulis dan novelis seperti Fatimah Busu, Ali Ahmad dan sebagainya. Dan juga rakan-rakan pelajar yang lain yang sudah agak berusia kemala, Osman Kelantan. Jadi mulai dari situ saya digalakkan untuk mengambil sastra, membaca begitu banyak buku, tiap hari pergi ke perpustakaan dan juga ke kedai buku di situ. Dan harga buku waktu itu murah, RM2, RM3, berbanding dengan sekarang agak mahal. Tapi tak ada bukan penghalang sebenarnya. Walaupun saya berdepan dengan masalah kewangan, itu bukan menjadi penghalang. Betul. Dan saya macam begitu gairah untuk bukan saja membeli, menyimpan buku, tapi juga menelaah. Kerana harus diingat, ada buku yang harus dinikmati, ada buku yang harus ditelaah, ada buku yang harus dikunyah. Dan ini memetik kata-kata Francis Bacon. Francis Bacon. Ini kalau hendak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih. Ya. Nampak ini adalah Jadi tidak ada contoh. halangan. Walaupun Tak ada saya halangan. datang kalau ikut di sekolah rendah, sekolah menengah, kebanyakan rumah di kampung saya tak ada buku. Jadi itu masalah. Tetapi mulai minat dan gairah untuk membaca Sebab buku. sifat ingin tahu Ya, dalam diri Dr. dalam January. Kerana saya yakin ada sebuah buku yang mengatakan you are what you eat. Tapi saya sebagai pribadi percaya bahawa you are what you read. Anda ialah apa-apa yang anda baca. You dan are what you read. Ini kita boleh quote ni Dr. January. Aha. Amir ni. Dan kalau kita lihat muka surat 50, 7,000 mutiara kata. Itu saya Dr. susun. January, Ya. ada satu quote tu mengatakan bahawa buku adalah kekasih setia yang Tidak akan cemburu kalau apabila dimadukan. ya. Jadi pergi ke Indonesia untuk mencari madu ke mencari inspirasi untuk menulis buku? Mencari inspirasi. Saya ini menarik ya. Sejak tahun 92 saya mula menjejakkan kaki di Jakarta, di Bandung, dan dari 92 lagi sampai awal tahun ini saya dah menjejakkan kaki di Jakarta 37 kali semata-mata untuk membeli buku. Dan saya masih ingat lagi bagaimana saya meletakkan banyak buku dalam 4 buah beg sampai terlebih pula. Luggage, Luggage itu. excess. Excess luggage. Excess luggage. Wow. I'm speechless sebab untuk wanita biasanya lebih kepada luggage, tapi yang ini buku dan itulah sumber Saya tidak fikir 2-3 inspirasi. kali, untuk
membelanjakan uang untuk buku. Walaupun harus saya tekankan di sini waktu saya jadi guru, pendapatan itu sebenarnya begitu sedikit. Jadi sebahagian daripada uang itu disalurkan untuk beli buku, dan saya tidak menyesal kalau menoleh ke belakang. Saya I think made right move. Mengapa Indonesia dipilih oleh Dr. January sebagai tempat untuk Indonesia? mencari inspirasi? Saya ni sebahagian yang menulis dalam bahasa Melayu, sebahagian menulis dalam bahasa Inggeris, kebanyakan dalam bahasa Melayu. Jadi kalau seseorang itu nak berupaya, nak mengungkapkan dirinya dengan ekspresif, komunikatif dan efektif, salah satu daripada perkara ataupun buku dan majalah yang harus dibaca ialah buku Indonesia, kerana gaya pengungkapan atau style pengungkapan bahasa Indonesia, kosakata, frasa lebih halus dan begitu bertenaga. Lah ada Jadi saya nak galakkan sesiapa nak memperkuatkan daya ekspresinya harus membaca kebanyakan buku dan novel Indonesia yang terpilih. Bahasa serumpun kita, guys. Dan kalau kita nak tahu juga berapa banyak buku yang telah ditulis oleh Dr. January sehingga ke hari ini? Sehingga bulan Ogos tahun ini ada 54 buah buku dan sekitar 3,000 rencana dan analisis. Antara buku kesukaan Gas, daripada 54 buah Ya. buku tu buku kuku buku. Ya. Bukuku, kubuku, bukuku. Kerana buku itu ialah sebenarnya kubu. Kubu untuk pertahankan sebagai benteng kita untuk berdepan dengan segala cabaran dan tantangan dalam kehidupan. Dan secara rahsianya sebenarnya Gas adalah peminat kepada Dr. January, terutamanya buku Belajar Menjadi Wartawan. Ada di situ jadi wartawan, bagaimana belajar jadi penulis, buat duit dengan menulis, teknik wawancara dan sebagainya. Ini telah diterapkan dengan baik oleh Gas dalam sesi pagi ini. Okey, Kita akan- approve Approve. Saya Kita akan lebih kupas dalam selepas ini, Gas. Jadi banyak yang akan kita borak selepas ini bersama dengan seorang figura yang amat saya minati ini dalam sejahtera Asia, dan kita akan berborak mengenai budaya membaca. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Jangan lupa sebarang komen yang hendak anda utarakan di sejahtera@tvstv.my. Kembali selepas ini. Bersua kembali dalam Sejahtera Asia, dan kita sekali lagi bersama dengan Dr. January Amir, penganalisis politik yang terulung di tanah air. Dan semestinya mungkin selingan di antara kita Bercakap topik tentang kita buku, berkenaan dengan membaca, menulis. Agaknya Dr. January dapat kongsikan bersama apa pendapat Dr. January berkenaan dengan situasi keadaan politik nasional kita pada menarik masa ini. untuk ditafsirkan, menarik untuk dianalisis perkembangan politik dan perubahan landscape politik masa, ekoran dan dakwaan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mendakwa beliau punya majoriti untuk membentuk kerajaan, dan juga perkembangan dalam PN sendiri, bagaimana UMNO, PAS dan Bersatu itu mensejajarkan posisi dan mereka dalam perkembangan politik semasa. Jadi apapun, bagi saya secara peribadi ingin melihat bahawa isu dan krisis atau kemelut yang berlaku sekarang dapat ditangani dengan ampuh dan berkesan bagi memastikan kita sebagai negara dapat melangkah ke hadapan. Kalau kita asyik bergelut dan cuba untuk menguasai kuasa, kita mungkin akan terjerumuskan dalam kancah masalah yang lebih besar, dengan kerana ini akan menjejaskan bukan sahaja dari segi politik, sosial, tetapi juga dari segi kesihatan dan ekonomi. Dan ini amat membimbangkan saya. Jadi saya percaya sebagai pemimpin politik elit negara, mereka harus berkepala dingin dengan menyelesaikan masalah ini dengan bertunjangkan kearifan dan juga kebijaksanaan mereka, dengan bukan mengutamakan kuasa, kerakusan kuasa, tetapi harus meletakkan kepentingan masa depan dan kebajikan rakyat di atas segala-galanya. Kepentingan kepada negara, kepentingan kepada rakyat. Itu yang perlu diutamakan. Dan bukan kerakusan, kegilaan, ketakzuban terhadap politik dan kuasa. Dengan kuasa. Kerakusan kuasa itu perlu dikurangkan, dan apa Kerana yang kuasa itu memang sesuatu yang memabukkan.
Another quote hari ini. Kuasa itu sesuatu yang memabukkan, tapi pastinya kita mengharapkan agar apa yang paling penting adalah kesejahteraan rakyat itu diutamakan. Sangat tegas dan berdisiplin sekali sebenarnya. Dan sebagai politik kita harus paksikan kepada objektiviti, kebenaran dan masa depan dan kepentingan rakyat. Yes. Macam saya katakan tadi, Dr. Jenry ini seorang yang sangat tegas, seorang yang sangat berdisiplin apabila melontarkan kata-kata dan bercakap mengenai disiplin ni. Bagaimana sebenarnya cara untuk kita mendisiplinkan amalan membaca? Saja nak tarik balik ke topik asal. Jadi tadi saya katakan sekarang saya bangun jam 3, jam 4. Jadi apa bangun saja, perkara pertama yang tengok handphone. Okey. Ke telefon bimbit dan sekarang kita boleh baca apa-apa di dunia. Saya melanggan sekurang-kurang lima akhbar termasuk Washington Post dan akhbar nasional yang lain. Kita dah dapat baca malah pukul 2, pukul 3 pagi. The Star misalnya. Saya dah habis dalam 20 minit. Semua news itu. Ini soalan yang saya secara peribadi nak tahu. Kalau sudah mula membaca pada pukul 3, 4 pagi, berapa jam sehari Dr. Jenry tidur sebenarnya? 4-5 jam lah. 4-5 jam. 4-5 jam. Sepanjang hari saya baca portal berita dan harus diingat sebagai pengalis politik saya harus ikuti semua berita tentang politik, analisis, pendapat, kolom. Kerana sepanjang hari, setiap hari akan ada wartawan dan media akan menghubungi saya. Dan saya tak boleh kata, saya belum baca lagi. Saya harus berada di hadapan. Sentiasa bersedia dan always one step ahead. One step ahead, a few step ahead actually. A few steps ahead. Jadi itu antara faktor yang menyebabkan Dr. Jenry untuk sentiasa membaca dan membaca. Kalau orang Indonesia ngomong wawasan itu kena luas. Kalau berborak bisa nyambung. Jadi bila wartawan itu menelefon kita perlu tahu macam mana nak jawab. Harus tahu bukan saja maklumat ataupun perkembangan politik semasa, harus tahu bagaimana untuk mentafsir dan juga menganalisis kerana kita tidak mungkin dapat melontarkan idea itu kalau tidak memahami asas data, maklumat dan fakta itu. Betul. Wah. Kata-kata Dr. Jenry seindah pemandangan di belakangnya. Apa ya? Kampung budaya belakang tu, Nat. Itulah. Baik, kita nak tanya juga, kadang-kadang ibu bapa pada zaman generasi Z ni, mereka keliru antara memaksa dan mendisiplinkan anak-anak untuk membaca. Dan kita tahu Dr. Jenry merupakan seorang bapa kepada 4 orang anak. Bagaimana sebenarnya Dr. Jenry menerapkan amalan membaca dalam kalangan anak-anak? Penting. Dari kecil lagi harus didedahkan. Majalah-majalah yang sesuai dengan usia, dengan cita rasa harus didedahkan kanak-kanak ini dengan novel yang kanak-kanak, dengan cerpen kanak-kanak, malah dengan puisi kanak-kanak. Kena dengan bahan-bahan yang sesuai ini mereka dapat serasi kemudian bergerak ke hadapan dan diberi bahan yang lebih berat lagi sesuai dengan usia dan cita rasa dan minat mereka. Jadi kita nak tahu juga sisi lain Dr. Jenry, iaitu bagaimana Dr. Jenry menjadikan amalan membaca itu sebagai satu rutin di rumah bersama keluarga. Rutin, saya dah sebut tadi. Tiada hari tanpa membaca. Kalau di Jakarta tiada hari tanpa macet. Jadi di sini amalan hidup saya ialah tiada hari tanpa baca kecuali sudah Ada sakit. reading corner tak di rumah? Tak ada. Saya boleh baca di mana-mana bila-bila. Dari pagi sampai ke tengah malam. Ini memang sesuai dengan gaya hidup sekarang, terutamanya norma baharu. Always on the go. Dan budaya membaca juga hari ini, Dr. Jenry, kita berhadapan dengan cabaran pengaruh digital, yang mana dunia digital. Orang membaca Facebook. Saya tanya, saya mengajar di universiti. Setiap kali saya masuk ke kelas, saya akan buat semacam satu kajian yang mudah. Berapa orang membaca akhbar? Saya nak memalukan kalau saya umumkan di sini. Kebanyakan pelajar tidak membaca buku, kebanyakan pelajar tidak lagi membaca akhbar, termasuk portal. Saya angkat tangan berapa orang yang membaca secara konsisten akhbar. Berapa orang yang angkat tangan masa tu? Nak sebut? 2 orang daripada 100. 2 orang. Saya salah seorang, Dr. Jenry. Jangan marah saya. Pagi tadi saya baru baca surat khabar. Saya dah rasa macam pelajar Dr. Jenry hari ini. Jadi ini amat mengecewakan dan mereka yang anehnya, satu irony ialah mereka memperuntukkan masa sampai 4-5 jam untuk membaca untuk Facebook. Social media.
Dan harus ingat. Dan harus kalau ingat. kita bercakap mengenai laman sosial ni, ada garis lurus membaca apa yang terkandung dalam media sosial ataupun secara fizikalnya di buku. Apa perbezaan antara Perbezaan kedua yang medium itu? tidak ada. Apa-apa yang ada di media sosial itu tidak dapat melawan ataupun mengatasi yang dalam buku. Buku itu ditulis dengan sebagai penulis buku, 54 buah buku. Saya tahu sebelum saya tulis buku itu saya harus lakukan penelitian yang meluas. Nak cakap tentang Rosli Dobi sebagai contoh. Kalau orang itu baca dalam online, dalam internet, mungkin ilmunya hanya tak sampai 5%. Kalau dia baca buku yang saya tulis itu, hampir segala-galanya di situ buku Rosli Dobi, Merdeka lebih dengan mendalam, Darah. lebih in-depth. Bukan lebih... saya boleh in-depth. Sebab saya menulis itu hampir semua bahan berkaitan sejarah Sarawak saya baca seluruh. Saya malah pergi ke London mengkaji, menelaah segala dokumen tentang apa yang sebenarnya berlaku pada tahun 1949 di London, dan termasuk minit mesyuarat, termasuk dokumen rahsia. Dan saya pun juga pergi original. Pergi ke Singapura, pergi ke Kuala Lumpur, pergi ke Sibu untuk mendapat satu prosiding mahkamah yang tebalnya 86 halaman. Bagaimana mungkin anda dapat lawan buku itu berbanding dengan yang dalam internet? I can see that now. Yes. Itu yang orang kata cerita di sebalik seorang penulis, usaha dan kudarat beliau untuk menghasilkan buku, dan saya bersetuju Dr. Jendri. Kalau kita search di internet dan sebagainya, ianya tidak standing dengan apa yang terkandung dalam buku. Baik, kita nak tanya jugalah kalau anak-anak ini pandai membaca itu satu perkara. Tetapi bagaimana hendak maintainkan mereka untuk suka membaca setelah mereka pandai membaca tu? Dan bagi saya, masalah kita ialah kita tak bawa anak-anak ke perpustakaan. Jadi satu amalan harus dijadikan amalan untuk memberi hadiah buku kepada anak-anak setiap kali ulang tahunnya. Atau setiap kali dia mencapai satu kejayaan dalam kehidupan ataupun titik tolak dalam kehidupannya. Dan juga harus bawa dia ke sebaik-baiknya satu kali dalam satu minggu ke perpustakaan dan juga ke kedai buku di Kuching ini. Betul. Jadi dengan itu saya sambil beli belah dan sebagainya. pergi jogging dekat. Tapi persoalannya State berapa Library orang tu, yang apabila pergi ke pusat beli belah, ke mall, menjejakkan kaki di kedai buku. Ini persoalannya. Dr. Jendri, saya pergi kedai buku. Betul lah? Betul. Saya ada. Bagus. Jadi harus ditanya ni, kita perlu merenung kenal diri, refleksi diri, introspeksi diri kita, berapa banyak buku kita yang ada di rumah ketika kita berusia 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun dan sebagainya. Betul sekali. Dan itu orang kata kalau pada zaman sekolah dulu kita bangga dengan anugerah nilam yang kita dapat. Tetapi sekarang seperti apa yang Dr. Jendri tegaskan tadi, nak habiskan satu buku dalam masa seminggu pun susah. Jadi renung-renungkan dan beringat-ingat agar kita sentiasa orang kata mantapkan ilmu pengetahuan dengan orang kata jangan sekadar mencari di internet dan sebagainya. Dr. Jendri akan berkongsi tips bagaimana untuk membaca selepas ini. Banyak lagi yang kita nak kongsikan kembali selepas ini. Kita kena sentiasa mengikuti perkembangan kalau tak mahu ketinggalan. Benjamin Franklin pernah berkata, kalau kita tidak berubah, we are finished. We are done. So, hari ini kita lihat, kalau feri itu tidak lagi digunakan apabila jambatan sudah menyeberangi sungai, dan saya percaya di rumah tidak ada lagi ensiklopedia, tetapi kita sudah ada Google sebagai peneman setia. Hari ini bersama dengan Dr. Jendri Amir, seorang penulis buku yang sangat terkenal, dan kami sangat berbesar hati sekali lagi menerima kedatangan doktor di Set Sejahtera Asia pada hari ini. Baik doktor, kita nak tahu juga antara buku yang kita minat dan buku yang sekadar diikut-ikutkan. Jadi bagaimana kita nak menerapkan agar kita betul-betul minat membaca buku dan bukan sekadar mengikut orang? Saya nak sarankan kepada ibu bapa, kepada guru, sesiapa saja yang nak menyemai minat untuk membaca ini supaya memilih buku yang serasi dengan cita rasa kita, yang serasi dengan minat kita.
Sekarang sebagai contoh saya minat gairah sebenarnya membaca buku biografi. Biografi. Hampir buku terbaru biografi yang beredar di pasaran pasti saya akan baca dan telaah. Kerana biografi merupakan pemadatan perjalanan kehidupan seseorang tokoh yang dihimpunkan dalam mungkin 200 halaman, 500 halaman, 1000 halaman. Dan daripada biografi itu kita akan dapat memetik iktibar dan mutiara-mutiara kehidupan yang mungkin tidak kita lalui dalam kehidupan kita yang boleh kita canaikan dan cernakan untuk memberi sinar cahaya dan juga pengajaran dalam menuju kehidupan kita. Puitis. Sangat puitis dan sangat puitis. mungkin nak kongsikan antara soalan-soalan yang nak juga Dan- ada berbincang dengan Gas masa commercial break tadi. Nak tanya Okey, doktor. jadi statistik terbaru melalui World Culture Score Index menunjukkan Malaysia tidak termasuk dalam senarai berbanding dengan India, Jepun. Thailand, Ya. China yang rata-ratanya Germany, membaca UK, yang Amerika. membaca 8 sehingga 10 jam seminggu. Ini bermakna Terlalu teruk. pembacaan penduduk Malaysia masih jauh lagi. Jadi Ya. apa pendapat Dr. Janery? Memang betul dan satu kajian dulu ini juga suatu yang amat malukan. Sekitar 1992 rakyat Malaysia hanya membaca berapa halaman buku, kemudian naik pada dua judul buku saja dan terbaru saya difaham sekitar 10. Ini agak meningkat tapi masih lagi mengecewakan. Dan kita harus sebagai pembaca kita harus memilih buku. Harus diingat ya. Sejak mesin Gutenberg dicipta pada pertengahan abad ke-15, sekitar 60 juta buku telah diterbitkan dan setiap 30 saat ada satu judul buku dicetak, diterbitkan seluruh dunia. Satu hari ada 4,000 buku diterbitkan seluruh dunia. Dan ini kalau kita nak baca sekitar 60 juta judul buku ini kita perlu hidup 250,000 tahun. Dan untuk membaca judul saja kita perlu ambil masa sekitar 15 tahun. Baca judul saja. Judul saja. Jadi tidak ada. Kita hidup hayat kita mungkin macam Tidak Dr. Mahathir 95 tahun. 100 tahun. Jadi maksudnya implikasi di sini ialah kita perlu memilih bahan yang betul-betul bermutu yang sesuai dengan kehendak dan juga tujuan kita. Adakah tujuan kita itu hanya untuk hiburan, untuk memajukan diri kita dalam kehidupan dan kerjaya. Jadi kita perlu pilih buku sesuai kerana tidak mungkin kita dapat baca 4,000 judul buku yang diterbitkan di seluruh dunia dalam satu tahun. Jadi maksudnya kita kena mulakan dengan buku yang kita suka. Ya. Setelah itu baru kita Ya. berganjak ke buku yang lain. Ya, ke lainnya. Dan kalau kita lihat passion membaca itu bukan sesuatu yang kita tunggu tetapi sesuatu yang kita perlu cari. Cari semai baja dan waktu saya gairah membaca ini saya perlu kongsi ya. Saya boleh baca sampai 4 judul buku satu hari habis dan saya fikir satu ketika itu sekitar 1,000 halaman. Dan ada teknik membaca, bukan membaca perkataan demi perkataan. Itu kongsikan macam mana kita bagi nak saya membaca. saya Kita ada scan. teknik speed reading dan sebagainya. Scan, saya tak baca perkataan demi perkataan dan ada bahagian saya dah tahu untuk peringkat macam kita ini kita tak lagi bertujuan untuk improve dari segi bahasa. Jadi kemantapan bahasa itu sudah sampai satu tahap yang mungkin dah okey. Yang saya nak lihat ialah nak ketahui ialah saya nak memetik suatu maklumat fakta baru yang boleh saya Fakta gunakan. baru, Dan intipati kita ya. boleh pergi jam scan through. Tak perlu baca perkataan atau ayat demi ayat. Jadi ini akan Kalau kita baca perkataan demi perkataan Itu itu melambat. yang kadang-kadang melambatkan dan membuatkan kita bosan dan sesuai ataupun selari Ya. sekali dengan budaya Tetapi masyarakat untuk Malaysia novel sekarang dan ini. sebagainya cerpen perlu dibaca perkataan-perkataan. Cerpen Kerana novel tujuannya memang lain. satu persatu Ya. nak feel, hayati. nak Ya. hayatinya. Yang saya maksudkan tadi itu bukan fiction saya baca fiction. 4 itu. Bukan Bukan fiction, fiction. Fiction harus dihayati dari segi kosakata, frasa, ungkapan untuk melihat estetika dan keindahan. Bukan saja dari segi bahasa, dari pemikiran yang tersingkap di sebalik pengungkapan oleh penulis itu. Mengenai budaya membaca dan cara membaca, ada juga segelintir masyarakat kita yang ambil mudah. Mereka sekadar nak menghabiskan buku. Kalaulah kita minat artis Korea, doktor, Ya. kita gunakan, orang kata, nak terasa kita dia gunakan minat. kita gunakan minat kita kepada artis Korea itu jangan berhenti di situ Ya, ya, sahaja. ya. Betul. Buka buku, belajar Belajar, bahasa mereka, ya, belajar budaya betul. mereka. Jadi, apa pandangan doktor kepada situasi
situasi nak habiskan buku ni saja kerana kita perlu, orang kata membaca ni perlu sikit-sikit tapi selalu-selalu. Ya, selalu dan jangan berhenti. Aha. Bukan hari ni baca, bulan depan baru lagi dia nak terus. Ini tak Boleh mungkin. disambungkan. Harus diteruskan. Sikit-sikit ya. lama-lama jadi bukit kata ya, orang. ya. Dan harus pegang pada falsafah tadi. Tiada hari tanpa baca. Baru saya fikir orang itu akan, momentum itu akan dapat dipertahankan, dianjakkan, dilantunkan ke atas. Sebab ya kami kini tu baru sedar bila di airport nangga ada orang duduk ngembak buku. Maka, ya, saya heran Naz dan Gaz. Orang sanggup duduk di airport, di lapangan terbang, di klinik, duduk mengenong macam itu, mengenong langit dan sebagainya. Saya dah malah apa-apa. Tak ada buat apa-apa. Betul. Kenapa tidak membaca? Benar ya. Betul lah. Kami ada cuba, jadi kami nanggak aidanya baca buku, ngembak buku. Jadi kami pernah ngembak buku, kami buka sementara nunggu sebab ada sejam lagi. Ya, betul. Jadi masa berlalu saya boleh tunggu, saya tak komplain kalau tunggu 5 jam pun di lapangan terbang. Tak komplain. Betul, dan orang kata menghabiskan masa terluang itu dengan membaca buku adalah satu perkara Lebih faedah. Dan bermanfaat. quote yang Gaz pernah dengar adalah jangan membaca sewaktu terluang, tetapi carilah masa terluang untuk membaca Dan buku. jangan cari alasan untuk tidak membaca. Betul sekali. Dr. Jenny, kita banyak membaca buku, fokus pada buku ilmiah. Jadi sisi yang kami nak tahu adalah novel, Berapa fiction. asyik baca novel? Baik, saya didedahkan untuk ijazah pertama saya sebenarnya mengambil khusus sastra di bawah bimbingan sastrawan yang hebat-hebat, yang handal. Jadi saya secara tidak langsung telah menelaah novel-novel terbaik dunia dan juga novel-novel terbaik Malaysia. Dan harus diingat, novel-novel ini sebenarnya membentuk pemikiran kita, juga dari segi penguasaan bahasa untuk memungkinkan kita mengungkapkan diri dengan kreatif, ekspresif dan komunikatif. Jalan terbaik ialah dengan membaca novel yang terbaik, termasuk novel terjemahan. Dan saya nak galakkan anak-anak yang nak mengajakkan minat dalam bidang pembacaan ini supaya membaca buku terjemahan dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu atau apa saja, kerana harus diingat buku yang terjemahkan itu saya percaya adalah buku yang betul-betul bermutu. Buku yang telah diterjemahkan. Ya, ya. Jadi kalau nak membaca, memantap, mempertajamkan kemahiran, keterampilan berbahasa, bacalah buku yang diterjemahkan daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu oleh DBP, ITBM dan sebagainya. Itu adalah buku berkualiti yang berkualiti perlu tinggi yang sudah pasti dijamin dari segi mutunya. DBP pun dekat juga, dekat kita sini. Dan Dr. Jenry dan penonton di rumah, saya kira semakin banyak kita membaca sebenarnya, semakin banyak perkara yang kita tidak tahu. Itu kita yang membaca. Harus ada. Apatah lagi mereka yang langsung tidak membaca. Pastinya mereka mungkin kekurangan dari segi buku itu adalah dunia. Dunia adalah buku. Dunia harus dijelajahi. Betul. Buku harus disingkap. Mutiara-mutiara kata yang tersimpan di dalamnya. Tersentuh saya. Sangat tabik. Terpegun, kata orang Sarawak tak. Betul. Jadi sekali lagi pesanan Dr. Jenry ini sebenarnya kepada mereka yang masih lagi belum minat membaca ni. Kurangkan masa untuk asyik dan taksub membaca Facebook, Instagram, media sosial dan sebagainya. Tumpukan mulai hari ini pergi ke perpustakaan dan juga kedai buku dan pilih buku-buku terbaik yang sesuai dengan minat dan cita rasa anda. Kita akan bersambung lagi selepas ini, Dr. Jenry. Ya. Kena cari buku sesuai dengan minat, cari buku yang relevan untuk kita baca. Ingat, mulakan dengan buku yang kita suka, baru kita berganjak ke buku yang baru. Selepas ini, kita akan berbicara lagi mengenai topik ini, tetapi kita akan berbicara mengenai attention span ataupun durasi fokus membaca yang semakin pendek dalam kalangan rakyat Malaysia. Selepas ini dalam Sejahtera Asia.
kembali bersama Sejahtera Asia dan sesuai dengan pepatah lama, abadikan ilmu dengan menulis dan kita perlu juga membangun kembali budaya menulis. Kita sekali lagi bersama Gas, saya Nat dan Dr. Jeniri, dan buku di tangan saya ini adalah Masyarakat Melanau di Sarawak. Saya terpikat, buku ini sesuai dijadikan sebagai wahana dan wacana khususnya oleh generasi kini dan akan datang dalam usaha untuk menyebarluaskan maklumat dan identiti kaum minoriti ini. Jadi Dr. Jeniri, mungkin kita tidak mengetahui bahawa menulis memberikan banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita manusia. Jadi apakah 3 manfaat utama menulis, Dr. Jeniri? Dapat bukan saja kita dapat merakamkan, mendokumentasikan pemikiran, sejarah, budaya, ekonomi dan sebagainya tentang sesuatu kaum, masyarakat dan sebagainya. Yang kedua, kita dapat kongsikan juga segala ilmu pengetahuan kita untuk dikongsikan bersama-sama halayak pembaca bagi memastikan kehidupan mereka dapat dimaknakan lagi dalam usaha untuk memajukan diri, meningkatkan kualiti kehidupan. Dan ketiga, saya fikir juga dapat membantu mereka untuk mempertajamkan daya pemikiran yang lebih kritis, analitis dan juga berupaya untuk mencerna dan juga mentafsirkan pelbagai sisi kehidupan yang ada di dunia ini. Sebab itu saya kira seorang penulis buku itu bukan seorang yang lokek dengan ilmu, tapi sebenarnya sangat Dan ilmu murah itu harus hati dikongsikan, sebenarnya. harus Kongsikan disebarkan, ilmu. ya. Jadi Dr. Jenri, sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi, saya ada yang bertanya mengenai attention span. Sebab sekarang ini kalau kita lihat penggunaan media sosial begitu aktif sekali dalam kalangan anak muda dan ini memendekkan attention span ataupun durasi fokus membaca mereka. Sedangkan untuk menjadi seorang yang analytical, kita perlulah mempunyai attention span yang tinggi ataupun panjang. Ya, Komen, betul. Dr. Jenri. Memang saya akui, setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Gas itu bahawa rata-rata anak muda tidak berupaya untuk meneruskan pembacaan. Tempoh pembacaan tumpuan mereka itu terlalu singkat dan ini sebenarnya tidak baik untuk kalau kita betul-betul nak melihat anak muda kita berupaya punya minat yang begitu mendalam terhadap pembacaan. Dan saya nak sarankan yang mengganggu ini di luar ialah media sosial dan rakan-rakan yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang tidak kurang berfaedah dan sebagainya. Jadi harus sediakan bilik yang sesuai, yang ada buku di sekitarnya dan harus diingat bahawa kamar ataupun rumah yang tiada buku adalah seperti tubuh yang tidak ada nyawa ataupun tiada roh, dan rumah itu harus ada roh, dan cara yang terbaik ialah dengan menempatkan buku-buku relevan yang berkualiti untuk memajukan kehidupan dan kerjaya kita. Ataupun orang kata sekalipun attention span yang pendek ini sesuatu yang perlulah kita terima. Ya. Jadi bagaimana alternatif lain untuk menjadikan mereka minat membaca, bertahan untuk memberi fokus yang untuk tempoh Kita lebih harus lama? ada sasaran. Sama seperti menulis. Harus ada sasaran. Kita jangan berganjak di tempat duduk itu selagi kita belum selesaikan pembacaan ke halaman-halaman itu. Katakan pagi ini saya hendak membaca bab pertama 20 halaman. Saya tidak boleh minum sebagai contoh selagi itu tidak selesai. Dan kalau sudah siap, kena ada kekuatan beri diri. ganjaran pada diri. Baru Self saya reward. boleh, self reward. Dalam bentuk yang kecil. Kalau satu itu buku itu dah selesai, mungkin ada reward yang lain yang lebih besar lagi. Sama seperti saya menulis. Waktu sebagai contoh bab pertama saya selesai kan, mungkin saya boleh berjalan-jalan di halaman rumah saya. Kalau dah selesai misal seluruh buku, mungkin saya akan meletakkan sasaran lebih tinggi dengan pergi ke luar negara sebagai contoh. Itu biasa saya ganjaran lebih tinggi. Saya buat macam tu, Ya. doktor. Untuk Saya buat memberi macam reward tu. kepada kita dan Betul. memberi motivasi yang lebih. Betul. Ya. Kalau kita lihat buku doktor, ada kata-kata daripada Ketua Menteri, buku itu sesuai sekali dengan topik short attention span ini sebab dalam buku itu Ada banyak gambar. menggunakan gambar. Dan Visual. kata-kata itu buku kaliber 4 yang saya tulis dan himpunkan. Sebenarnya itu ialah bagai madu dalam saringan, a nectar in a sieve, dan mengingatkan saya kepada sebuah novel oleh Kamala Markandaya, iaitu Madu dalam Saringan yang telah diterjemahkan oleh DBP. Dan buku tentang pemikiran terbaik oleh Ketua Menteri itu menghimpunkan segala pemikiran
yang dihimpunkan, yang menggambarkan kata-kata terbaik, disusun dengan cara terbaik, memberi impak yang terbaik. Betul. Dan membaca ini sebenarnya doktor membuatkan kita untuk sentiasa nak belajar benda baru Ya. dari hari Dari ke ke hari. hari. Apa komen doktor? Bagaimana buku ini sebenarnya membolehkan seseorang itu untuk belajar skill sebagai lifelong learner? Lifelong learning, ya. Orang yang sudah berhenti belajar, orang yang sudah berhenti membaca sebenarnya sudah mati. Jadi kalau nak hidup, Aha. dia harus terus membaca. Dan kalau nak hidup 1000 tahun, dia harus menulis. Kerana buku itu akan kekal walaupun jasadnya sudah bersemadi 1000 tahun di bawah tanah. Macam harimau meninggalkan Dia meninggalkan belang. belang. Jadi harus terus membaca dan harus terus menulis, harus terus bercakap yang baik-baik, yang menguntungkan manusia. Betul. Budaya menulis dan menganalisis menjadikan satu tamadun itu hebat, dan dengan menulis, menulis mau boleh Dengan menulis kita dapat melontarkan idea kita Idea yang bernas. ke platform ataupun Ya. ke medium yang betul. Jadi kita nak tahu jugalah untuk penonton Sejahtera Asia pada hari ini bagaimana cerita transisi daripada seorang yang suka membaca kepada seorang yang suka menulis ni. Menulis, ya. Saya sebenarnya mula menulis sejak dalam tingkatan 6. Aha. Dan satu program di RTM waktu itu, Komentar Anda oleh Julai Udin. Dan tiap-tiap hari, setiap minggu, saya dengan abang saya bersilih ganti, bertukar-tukar. Dan keseronokannya apabila nama kita disebut-sebut oleh juru hebah waktu itu. Dan dari situ, saya tidak lagi menoleh atau berganjak ke belakang, terus ke hadapan, menulis rencana dan sebagainya. Dan kemudian saya fikir menulis rencana ini tak puas. Jadi harus saya mulakan menulis, dan apabila buku itu pertama sudah siap, begitu seronok. Dan kita tengok nama kita di luar, ini satu keseronokan yang suka digambarkan. Kebanggaannya. Kebanggaan. Dan jadi marilah kita seiring, senada menjadi negara membaca dan menjadi Negara apa? golongan Membaca negara maju. rakyat Malaysia. Pesanan pada terakhir Dr. Jenry kepada mereka di luar sana, bagaimana hendak membudayakan amalan membaca mulai hari ini? Hari ini. Kerana yang maju, orang yang maju, negara maju ialah orang yang membaca, dan negara maju ialah negara yang membaca. Jadi bacalah mulai hari ini dan terus membaca. Ringkas, padat dan penuh semangat. Ingat penonton di rumah, kadar literasi kita di Malaysia sekarang ini adalah 94.64%. Sedangkan untuk menjadi sebuah negara maju, kita perlu mencapai kadar literasi 100%. 100%. 100%. Dan kalau kita nak bandingkan dengan negara Jepun, gelak Dr. Jenry. Kalau kita nak bandingkan dengan negara Jepun, mereka membaca buku lebih kurang 40 buku sehari. Dan kalau kita bandingkan dengan kita di Malaysia, kita hanya membaca buku secara purata 8 buku dalam Terima masa kasih sehari. ya Dr. Jenry kerana bersama kami pada pagi ini, dan Sangat sebagai berinspirasi. norma baru dalam kehidupan seharian kita, jangan sesekali lupa untuk tingkatkan amalan 3W dan jauhi 3C. Kita berjumpa lagi. Harus Dan norma juga baru, harus norma baca. membaca. Sampai kita jumpa lagi dalam Sejahtera esok, hanya di dalam Sejahtera bersama saya Ghazali dan Nat. Jumpa lagi. Jumpa lagi.